Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, apa khabar? Semua sihat? Suara Ustazah okey? Kuat ke, kuat sangat ke, pelan ke, macam mana? Ya? Boleh? Boleh dia tak berdengung sebab saya dengar dia tak sedap. Semua okey dengar Okey, tak apa. Yang penting jemaah dengar okey. Saya dengar tak okey tak apa. Okey, baik. Macam mana? Dah ada kitabnya? Dah. Siapa belum ada buku? Apa dah? Belum sampai lagi, Masya Allah. Dah order dah? Lagi 2 minggu? Oh, okey. Tak apalah. Mana-mana yang ada dulu ya. Yang belum ada kitabnya mungkin boleh disalin. Perbincangan yang akan kita bincangkan pada pagi ini. Jadi hari ini kita akan mulakan pengajiannya tetap sama, kitab Fathul Bari. Cuma kita dah khatamkan jilid yang kedua. Hari ini kita akan masuk jilid yang ketiga. Jilid yang pertama kitab ni nama apa? Iman. Okey. Jilid yang kedua? Ilmu. Jilid yang ketiga? Wudu. Alhamdulillah ingat. Saya takut tak ingat dah jilid yang pertama tu. Namanya apa? Kan? Sebab dah bertahun dah. Okay, jadi jilid yang pertama kita bincangkan tentang iman. Iaitu hadis-hadis yang berkaitan tentang aqidah. Seterusnya jilid yang kedua kita telah bincangkan tentang ilmu. Hadis-hadis berkaitan ilmu. Dan masuk kepada jilid yang ketiga, kita bincangkan tentang wuduk, hadis-hadis yang berkaitan wuduk. Jadi cantiknya kita lihat penyusunan yang dibuat untuk kitab Fathul Bari ini. Apabila iman dan ilmu didahulukan sebelum amal. Nampak ya? Wuduk ini bab ibadah, bab amalan kita. Pelaksanaan ibadah. Jadi sebelum masuk kepada hadis-hadis yang membincangkan tentang pelaksanaan ibadah, kita bincang dengan secara tuntas terlebih dahulu berkenaan dengan hadis-hadis berkaitan akidah kita, kan? Kemudian kita bincangkan tentang ilmu. Bermakna apa? Sebelum kita beramal, kita perlukan ilmu. Nampak ya? Kita dah ada iman dah sekarang ni. Alhamdulillah. Nampak penyusunannya kitab itu begitu. Kitab Fathul Bari. Dibincangkan tentang iman terlebih dahulu sebab alhamdulillah kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Keimanannya dah ada, mantapkan keimanan. Kemudian masuk kepada bab ilmu untuk menunjukkan kepada kita betapa iman, kemudian ilmu, kita sebelum beramal mesti ada ilmu. Baru amalan kita dia cantik. Sebab kalau kita beramal tanpa ilmu, inilah nanti kan akan ada kesilapan daripada sudut amalan. Ya, kita pun amalan ikut suka hati kita, kan sembrono. Tak tahu bagaimana Nabi SAW laksanakan dan sebagainya. Jadi sebab itu begitulah cara kita ni belajar. Keimanan yang ada kita jaga baik-baik. Kemudian kita ada ilmu itu diamalkan. Jadi kitab wuduk dia sebenarnya bukan hanya semata-mata tentang wuduk.
Ada banyaklah sebab nanti kita akan bincangkan pelbagai hadis yang ada kaitan dengan wuduk, kemudian ada juga pengajaran-pengajaran yang lain. Dan cuma pada pagi ini kita akan masuk yang basic sekali tentang wuduk. Pada bab yang pertama, pengajian kita semua sama ke muka suratnya dengan saya? Muka surat 3. Betul? Kak Zah kata yes. Kita dah tak perlu buat auction lagi, Ustazah. Kalau tak, Ustazah sekejap 3, sekejap 4, sekejap 5. Suka Liza. Walaupun dia tutup muka dia tu dengan mask, tapi saya nampak dia ketawa. Muka surat 3 ya. Okey, jadi teman-teman kita yang di rumah, jika sekiranya ada kitabnya, kita akan mulakan pengajian kita di bab yang ketiga di muka surat, bab yang pertama muka surat yang ketiga. Baik, bab kita yang pertama akan menyentuh perihal wuduk. Itulah juga tajuk yang terdapat di dalam kitab ini, iaitu babu ma jaa fil wudu'i. Sebelum tu saya nak tanya, biasanya kita wuduk ni time bila? Solat lagi? Nak baca Quran, okey, lagi? Sebelum tidur lagi? Ada lagi? Keluar rumah? Betul ke keluar rumah kena berwuduk? Oh, jadi nak solat senang, subhanallah. Di situ relevannya kenapa keluar rumah sebelum kena wuduk. Saya ingatkan memang Nabi ajar tadi, Kak Song, keluar rumah sebelum wuduk. Berwuduk sebelum keluar rumah. Ambil wuduk untuk? Oh, sebagai perisai kita nak dinding pula ya. Oh, macam-macam kaedahnya untuk berwuduk ni. Nak dinding pula, nak solat. Tapi yang penting ialah wuduk itu ia mengajar kita tentang nazafah. Itu kebersihan. Ya, jadi maknanya kita tahu bila kita dalam keadaan wuduk, kita dalam keadaan bersih. Betul tak? Kalau kita dah buang air kecil, buang air besar ataupun buang angin contohnya, kita panggil ini sebagai hadas kecil lah ya. Kita berwuduk. Kenapa kita berwuduk? Sebab bersih tadi. Kita nak bersih. Dalam keadaan suci lah senang kata. Kerana begitulah orang yang dalam keadaan yang solat. Ya, bila kita nak solat, kita tak boleh dalam keadaan yang kotor. Maksudnya badan kita ataupun dalam keadaan senang kata kotor tu dalam keadaan yang berhadas kecil tu tadi. Atau berhadas besar. Jadi antara cara untuk kita menghilangkan hadas kecil itu ialah berwuduk. Ya, tadi ada yang sebut sebelum kalau kita nak baca Al-Quran, ya, kita berwuduk. Itu antara sunnahnya lah yang boleh dilakukan. Antara adabnya ketika kita nak membaca Al-Quranul Karim. Kemudian sebelum tidur ada dalilnya yang mana Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban dengan sanad yang hasan li ghairi, Nabi SAW kata apa? Man bata tahiran. Siapa yang tidur, ya, tidur malam ni bukan tidur siang ya. Siapa yang tidur dalam keadaan tahiran. Tahiran maksudnya suci. Suci, bersih. Bata fi syi'arihi malakun. Akan ada malaikat yang tidur bersamanya. Temankan dia lah dalam arti kata yang lain. Bukan tidur apa, maksudnya temankan dia. Kalau kita nak guna bahasa yang lebih mudah ya. Lalu Nabi kata apa? Falam yastaiqir illa qala al-malak. Orang itu dia tak bangun dari tidurnya melainkan malaikat itu tadi yang tidur dengan dia tadi kan akan mendoakannya. Maknanya bila kita tidur dalam keadaan yang suci, bersih, iaitu dengan mengambil wuduk sebelum tidur itu tadi, ada doa yang dipanjatkan malaikat kepada Allah untuk kita. Apa doa malaikat? Allahumma ghafir li'abdika fulanin. Ya Allah, kau ampunilah hamba engkau ini. Ya, fa innahu bata tahiran. Sesungguhnya dia tidur
ataupun dia bermalam dalam keadaan suci. Jadi itu doa malaikat yang malaikat panjatkan kepada Allah untuk kita yang tidur dalam keadaan suci. Atau dengan kata lain, dalam keadaan kita berwuduk. Jadi seseorang yang dia berwuduk sebelum dia tidur, iaitu adalah perkara yang dia lakukan mengikut sunnah Nabi SAW. Sebab ada hadis yang lain juga, yang mana Nabi SAW bersabda, Nabi kata apa? Bila seseorang dia tidur, dalam keadaan yang mana sebelum tidur itu, dia ambil wuduk sebagaimana dia nak solat. Ya, kita ambil wuduk sebagaimana kita nak solat. Kemudian dia tidur dalam keadaan yang mana mengiring di sebelah kanannya. Maknanya kita sebelah sini, inilah ke tepi, sebelah kanan ni. Lalu dia berdoa. Apa doanya? Allahumma inni aslamtu nafsi. Kan? Doanya panjanglah. Nanti minggu depan saya share kan. Allahumma inni aslamtu nafsi. Kan? Ada doanya. Sampai akhir, saya rasa ramai dah tahu dah doa tu. Sebab saya biasa share kan dalam kuliah saya. Ya, kalau siapa yang biasa dengar dan amalkan, dia tahulah ya doa itu. Doanya panjang sedikit lah. Nanti minggu depan saya bawa doa tu, kita share kan doa tu. Kalau semua hari ni Ustazah share tak best lah ya. Semua benda Ustazah dah cakap. Tak payahlah cakap lagi Ustazah. Macam tu lah keadaannya. Tak apalah, kita buat suspense sikit. Tapi yang penting doa itu, mungkin nanti balik, siapa-siapa nak cari dulu doanya kan. Mungkin tak sabar sangat nak tunggu Ustazah. Cerita lambat nak tunggu dia cakap. Minggu depan tak apalah, kita Google je Ustazah. Janganlah. Takut Google kan jadi doa. Palsu pula nanti. Tapi kalau dapat yang rujukannya betul, tak ada masalah. Cuma yang Nabi kata, siapa yang tidur dalam keadaan yang berwuduk, mengiring di sebelah kanannya, kemudian dia baca doa yang tadi saya baca depan tu saja, kalau dia mati pada malam itu, dia mati dalam keadaan yang fitrah, bersih. Bersih, maksudnya macam bayi baru lahir, begitu. Ini sabda Nabi SAW. Namun yang penting, dalam hadis itu, Nabi SAW ada nyatakan tentang orang yang tidur dalam keadaan berwuduk. Ya, tidur dalam keadaan berwuduk. Dan kita dapati bahawa berwuduk ini, ya, menjaga wuduk, ia adalah sesuatu yang diberikan keutamaan kepada penghuni syurga. Maksudnya, ia amalan yang boleh menjadi penyebab kepada seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Contohnya siapa? Bilal ibn Rabah. Bilal ibn Rabah, Nabi SAW pernah melihat beliau di dalam syurga. Jadi pada malam itu Nabi SAW diperlihatkan tentang Bilal ibn Rabah yang mana dia berada dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada pagi itu selepas solat subuh, Nabi SAW bertemu dengan Bilal. Ya, Bilal ni siapa? Muazzin Nabi SAW. Sebelum itu dia hamba kepada hamba je Ustazah. Hamba Allah, ya. Dia hambalah di kalangan dulu dimiliki oleh salah seorang daripada pembesar Makkah jugalah, ya, hambanya. Kemudian dia dibebaskan oleh Abu Bakar radhiyallahu an. Maknanya dah status hambanya tu dah tak valid lah, sebab apa, dah dibebaskan oleh Abu Bakar pada masa itu. Namun yang saya nak kisahkan di sini pada pagi ini tentang tentang siapa ni? Bilal ibn Rabah itu tadi. Bila waktu pagi, waktu subuh, Nabi SAW jumpa dia. Nabi kata kepada dia, kan? Ya Bilal, wahai Bilal, hadithni, ceritakan kepada aku bi arja amalin amiltahu, dengan amalan yang paling utama yang telah engkau lakukan. Fil Islam, dalam Islam ini ataupun dalam agama ini,
Kerana apa? Fa inni sami'tu daffa na'laika baina yadayya fil jannah. Jadi pada pagi itu Nabi tanya kepada dia, wahai Bilal, ceritakan kepada aku dengan amalan engkau yang engkau buat dalam Islam ni. Kerana apa? Aku dengar derapan selipamu di hadapan aku di dalam syurga. Jadi itu keadaan Bilal, kan? Yang Nabi nampak di dalam syurga. Jadi apa jawab Bilal? Bilal kata kepada Nabi SAW, ma amiltu amalan arja indi anni lam atatahhar tahuran fi sa'ati lailin aw naharin illa sallaitu bidzalika at-tuhur ma kutiba li an usalliya. Maksudnya begini. Dia kata kepada Nabi SAW, aku kan tidak amalkan satu amalan yang paling utama di sisi aku. Maksud di sisi dia lah. Sebab kita begini ya muslimah, kita masing-masing ada amalan yang kita pegang untuk diri kita. Maksud saya begini, mungkin kelebihan kita ialah pada bacaan Al-Quran. Jadi itu amalan yang utama pada kita, yang mana kita jaga amalan itu. Yang kita baca setiap hari. Tapi ada orang dia tak mampu untuk menjadikan membaca Al-Quran itu sebagai amalan yang utama pada diri dia. Mungkin ada orang dia amalan yang utama dalam hidup dia ialah solat sunat. Ya, solat sunat itu ada banyak. Mungkin yang dia jaga ialah rawatibnya. Kan sebelum solat fardu tu kan dia jaga. Mungkin itu, tapi bacaan Al-Qurannya tak sebanyak orang yang A tadi. So kelebihannya pada tempat tersebut. Ada orang amalan dia yang utama dalam hidup dia adalah apa? Solat malamnya. Contoh begitu. Dia jaga solat malam dia betul-betul. Setiap hari dia mesti qiyamul lail. Begitu keadaan dia jaga. Ada orang pula kekuatannya pada saum, pada puasanya. Mungkin dia tak mampu untuk bangun malam. Ya, dia tak mampu untuk solat sunat rawatib ke apalah kita kata. Dia tak mampu untuk baca Al-Quran. Tapi dia mampu untuk puasa. Dia jaga amalan puasanya. Ada orang bersedekah. So kita ni masing-masing yang muslimah amalannya. Jadi Bilal pun begitu. Bila Nabi tanya, apa amalan dia yang paling utama? Kita tak nafikan Bilal itu mungkin dia berpuasa, kita tak nafikan. Ya, dia ada amalan-amalan dia yang lain. Tapi sebab tu dia kata, arja indi. Yang utama di sisi aku. Yang mana dia memang konsisten buat amalan itu. Jadi apa dia kata di sini? Arja indi anni lam atatahhar. Sesungguhnya aku tidak bersuci dengan suci yang sebenar-benarnya, iaitu berwuduk di sini. Ya, fi sa'ati lailin aw nahar, pada waktu malam dan juga siang. Maknanya dia jaga wuduknya. Tak kira waktu malam ataupun pada waktu siang. Illa sallaitu bidzalika tuhur. Melainkan aku solat dalam keadaan yang bersih itu tadi. Jadi begitu amalan Bilal ibn Rabah. Hadis yang saya baca tadi ialah hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Jika kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi dengan sanad yang sahih, di dalam hadis itu Nabi SAW ceritakan kepada Bilal apa yang dia nampak. Nabi bukan sahaja nampak pada malam itu tentang derapan ataupun tapak kaki Bilal dalam syurga. Tapi Nabi SAW juga menceritakan tentang istana yang diperbuat daripada emas. Yang mana istana itu, saya nak pendekkan ceritanya, ia adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Umar bin Al-Khattab. Namun dalam masa yang sama, Nabi SAW juga melihat ataupun mendengar derapan tapak kaki Bilal di dalam syurga. Jadi Nabi SAW tanya kepada Bilal. Nabi tanya apa kepada ya Bilal? Bima sabaqatni ilal jannah. Wahai Bilal, apakah yang menjadi penyebab engkau mendahului aku masuk ke dalam syurga? Itu soalan Nabi SAW kepada Bilal.
Jadi Bilal ibn Rabah, bila dia dengar kan Nabi cerita tentang dia nampak istana yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, yang Allah peruntukkan untuk Umar bin Al-Khattab itu tadi. Lalu Nabi tanya kepada dia, apa yang menyebabkan engkau ini masuk syurga lebih dahulu daripada aku, mendahului aku. Jadi Bilal kata apa? Ma azantu qattu illa sallaitu raka'ataini. Ada amalan lain yang Bilal lakukan. Kalau tadi hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kita cuma dengar Bilal kata tentang wuduknya pada waktu siang dan malam yang dia jaga, lalu dia solat dengan wuduk itu, kan? Tapi bila kita rujuk dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi itu tadi, Bilal kata apa? Tidaklah bila masuk azan tu kan, aku solat 2 rakaat. Faham tak solat apa tu? Solat qabliyah. Solat masa kita tunggu nak qomat. Ya, azan kita tunggu qomat. Kan Nabi kata apa? Baina kullu adhanaini salah. Di antara setiap 2 azan itu ada solat 2 rakaat. Jadi Bilal dia istiqamah. Ya, dengan amalan itu. Azan, kemudian solat 2 rakaat, qamat, solat fardu, begitu kan keadaannya. Jadi di sini kita dapati Bilal kata dia buat itu. Namun setelah itu dia kata kepada Nabi, wa ma asabani hadathun qattun. Dan tidaklah setelah aku tertimpa hadas. Maksudnya bila dia ni hadas, dalam keadaan berhadas kecil itu tadi, dia kata apa? Illa tawaddatu indaha. Melainkan aku berwuduk ketika itu. Jadi jelas kepada kita, Bilal ibn Rabah, setiap kali dia dalam keadaan yang berhadas kecil, dia akan segera berwuduk. Ya, dia tahu wuduknya dah habis. Wuduk dah habis. Wuduk dah batal lah tadi kan. Dah habis pula ayat sazanya. Ada guna ayat dah habis. Ada wuduk expired dah. Wuduknya batal. Bila wuduknya batal kerana dia dalam keadaan yang hadas kecil itu tadi, dia pun berwuduk. Jadi begitu keadaan Bilal. Jadi Nabi kata apa? Dengan amalan kedua itulah engkau masuk syurga. Apa amalannya tadi? Solat 2 rakaat setelah azan, ya. Kemudian berwuduk setiap kali dia dalam keadaan yang hadas kecil. Begitu keadaan dia. Jadi ini kita panggil sebagai keutamaan orang yang menjaga wuduknya. Antara penyebab mereka ataupun seseorang dimasukkan Allah Subhanahu Wa Taala ke dalam syurganya adalah apabila dia menjaga wuduknya. Jadi ia bukan amalan yang remeh. Nampak senang. Nampak Allah wuduk biasa je, wuduk ni kan, ambil wuduk nak solat, angkatlah wuduk, apa salah, apa susah, kita cakap gitu kan. Tapi kalau wuduk yang kita kata apa susah tu, kita jaga betul-betul, insya-Allah dia menjadi amalan yang menjadi penyebab kita melangkahkan kaki kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana Bilal ibn Rabah. Jadi sebab itu kita lihat di sini di muka surat kita yang ketiga ada ayat Al-Quran yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Ya, surah Al-Maidah ayat yang ke-6, wa qaulullahi ta'ala idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Jadi ini kita lihat ya, perintah berwuduk ia bukan sahaja ada di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang jelasnya kita dapati Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kita berwuduk ketika kita hendak solat. Ini dalilnya dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-6 itu tadi. Yang mana maksudnya, dan firman Allah Subhanahu Wa Taala,
apabila kamu hendak melaksanakan salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku dan usaplah kepalamu dan basuh kedua kakimu hingga kedua mata kaki. Ilal ka'bain maksudnya hingga kedua mata kaki. Surah Al-Maidah ayat yang ke-6. Seterusnya di situ qala Abu Abdillah. Abu Abdillah di sini ialah Al-Bukhari. Ya, Imam Al-Bukhari. Apa yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari? Wa bayyana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna fardal wudu'i marratan wa tawadda'a aydan marrataini wa thalathan wa lam yazid ala thalathin wa kariha ahlul ilmi al-israfa fihi wa ayyujawizu fi'lan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Al-Bukhari beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan. Apa yang Nabi jelaskan? Bahawa kewajipan dalam berwuduk adalah 1 kali basuhan. Okey? Nanti kita syarahlah. Jangan tengok ustazah. Semua tengok ustazah. Ya, sabar. Nanti sekejap lagi kita syarah, okey? Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahawa kewajipan dalam berwuduk adalah 1 kali basuhan. Dan beliau juga pernah berwuduk dengan 2 kali dan 3 kali basuhan. Dan beliau tidak pernah menambahkannya lebih dari 3 kali basuhan. Para ulama memakruhkan sikap boros, maksudnya sikap berlebih-lebihan dalam berwuduk dan melebihi perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi secara umumnya kita dapati ya dalam apa yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari itu tadi, Nabi berwuduk setiap anggota 1 kali. 1 kali. Pernah juga Nabi berwuduk 2 kali. Okey? Pernah juga Nabi berwuduk 3 kali. Lebih? Tak. Ya, lebih tidak. Lebih daripada 3 kali tidak. Maksud 3 kali itu ialah kita wuduk 1, 2, 3. Maksudnya begitu. Bukan ulang 1 set 3 kali ya. Jangan salah faham. Tiba-tiba kan faham, oh ulang 1 set 3 kali ya. Daripada tangan sampai ke kaki habis. Nabi buat 3 kali. Tidak. Maksudnya setiap anggota diulang sebanyak 3 kali. Itu saja. Tidak lebih daripada 3. Sebab itu di sini, di belakang sekali, para ulama disebutkan oleh Imam Al-Bukhari juga kan kata apa? Para ulama memakruhkan sikap berlebih-lebihan. Kalau kita buat 4 kali, contoh, Allah nak buat 4 kali lah ya, pandai-pandai ya buat 4 kali lah. Sebab tu tadi saya kata, kita nak beramal mesti ada ilmu. Kita suka macam mana pun, kan, wuduk ni, jangan lebih-lebih. Sebab apa tadi dia kata? Nabi tak buat lebih daripada 3. Jika kita buat lebih, bermakna kita menyalahi. Kan dia kata, wa ayyujawizu fi'lan nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan berwuduk kalau sekiranya melebihi daripada apa yang Nabi buat, ia melebihi perbuatan Nabi. Maknanya kita melampaui apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan. Baik, seterusnya kita lihat kepada syarah judul bab di sini. Kita ada perkataan di muka surat kita yang keempat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul wudu'i babu ma jaa fi qaulillahi azza wa jal. Idza qumtum ila salati. Kitab al-wudu' bab perihal firman Allah azza wa jal apabila kamu hendak melaksanakan salat. Terus ya, pergi kepada perenggan yang ketiga di situ. Baik, kita ada di situ erti kata al-wudu'. Erti kata al-wudu' iaitu maksud perkataan al-wudu' itu sendiri yang dibaca dengan mendammahkan huruf wawunya. Dhammah baris depan, betul? Okay, baris depan. Saya ni belajar bahasa Arab, jadi bila nak dia jadi ni. Dhammah baris depan, ya.
bila perkataan waw tu kita baca wu, baris depan ni wuduk, maksudnya adalah berwuduk. Tapi kalau kita baca wadu, ya, waw tu jadi wa, bunyi dia wa, okey, berbaris fathah, baris atas, maknanya adalah air yang digunakan untuk berwuduk. Jadi beza. Bila kita sebut wuduk, maknanya berwuduk. Bila kita kata wadu, maknanya air. Air yang kita guna untuk kita berwuduk itu tadi. Okey, so itu saja perbezaan yang dijelaskan, ya, di dalam kitab ini. Baik, seterusnya cuba lihat pada perenggan yang tadi 3, 3, 4, 5, 6. Masuk pada perenggan yang ke-6 yang bermula dengan perkataan majority, mayoritas. Okey. Majoriti ulama mengatakan idza qumtum ila shalah. Dalam ayat tersebut ada kalimat yang terbuang. Maksudnya kalimat yang dihazaf. Yang dihazaf ni maksudnya mungkin di situ, ini assumption saja, ya. Mungkin di situ ada kalimat yang dibuang pada ayat idza qumtum ila shalah. Yang mana apa kalimat yang dibuang yang menjadi sangkaan majoriti ulama ini tu asumsi kalimatnya adalah apabila kamu hendak mengerjakan solat sementara kamu berhadas. Jadi perkataan sementara kamu berhadas itu tidak ada dalam ayat Al-Quran. Jadi ada di kalangan para ulama, mereka menyangka, ya, bahawa perkataan sementara dalam keadaan berhadas itu dibuang. Okey, boleh faham, ya? Boleh faham tak? Lihat gini. Tadi, sakit pula kaki. Apa tadi saya cakap? Baik, idza qumtum ila shalah, berhenti sampai situ kan? Okay, ini ayat Al-Quran surah Al-Ma'idah, ya. Kita pun tak tambah-tambah, jangan tambah-tambah. Ini kita bincang, ya. Jangan tiba-tiba nanti menambah pula. Ini bincang. Ketika para ulama mereka nak jelaskan ayat ini, mereka kata apa? Ayat ini mungkin ada penambahan yang dibuang. Ini kita panggil asumsi dia, sangkaan dia, ya, tentang ayat tersebut. Yang mana dia kata dalam keadaan apa tadi? Hadas. Jadi perkataan ini tak ada kan? Memang dalam Al-Quran pun tidak ada. Tapi ketika mereka nak jelaskan, mereka nak tafsirkan ayat ini, ya, kebanyakan daripada mereka menyatakan bahawa perintah berwuduk itu dilaksanakan ketika kita dalam keadaan yang hadas. Kalau kita ada wuduk, nak ambil wuduk lagi? Boleh. Tapi selalunya bila kita ambil wuduk nak solat tu? Bila kita tahu kita dalam keadaan hadas. Jadi sebab itu, majoriti ulama ketika mereka bincangkan ayat ini, mereka kata dalam persangkaan mereka, perkataan ini dibuang. Ya, dibuang, tidak ada. Sebab kalau dia ada, mudah kita nak jelaskan. Ambil wuduk sebelum solat bila dalam keadaannya dalam keadaan yang berhadas, begitu. Senang untuk dijelaskan. Tapi cuba kita lihat di situ. Ulama lain mengatakan bahkan sebaliknya perintah dalam ayat ini berlaku secara umum. Maknanya ini adalah pendapat yang pertama.
Ya, kita tak kata pendapat ini pendapat yang mutlak, yang mana mereka sangka perkataan ini dibuang dalam keadaan hadas. Kerana ada ulama lain yang memberikan komentar berkenaan dengan ayat ini bahawa ia adalah sesuatu yang umum. Sebab kalau kita letak ini, dia akan jadi khusus. Kita akan faham ambil wuduk tu bila time hadas sahaja. Kita akan faham gitu. Tapi kalau dia secara umum, ya, tidak ada pengkhususan. Sebab itu di kalangan ulama ada kata, bahkan sebaliknya perintah dalam ayat ini berlaku secara umum, sama ada berhadas ataupun tidak. Okay, dia jelaskan begitu. Tidak ada kalimat yang terbuang. Makna tak ada kalimat yang terbuang dalam ayat ini. So begitulah keadaannya idza qumtum ila salah, idza qumtum ila salah. Tidak ada yang terbuang, tidak ada yang dibuang dan sebagainya. Jadi dia kata, sehingga tidak diperlukan lagi kalimat yang harus diasumsikan tu tadi. Jadi tak perlulah kita nak assume, oh ada kalimat ini, rupanya dia dibuang dan sebagainya. Tak perlu. Kerana yang kita boleh faham ialah ia adalah sesuatu yang umum. Ya, tak kira sama ada dalam keadaan yang berhadas ataupun tidak. Namun, perlu diingat bahawa diperintahkan berwuduk ini bagi orang yang berhadas hukumnya wajib. Dia jelaskan kepada dia, ingatkan kepada kita. Sama ada perkataan hadas tu tak ada kan? Ada ke tak ada? Yang perlu kita faham, bila kita dalam keadaan hadas, ya, hadas kecil yang kita kata ya, kita nak solat, hukumnya wajib. Boleh tak kita solat tanpa wuduk? Sah tak solat? Tak sah. Sebab itu hukumnya wajib di sini. Ya, dia kata, diperintahkan berwuduk ini bagi orang yang berhadas hukumnya wajib, sedangkan bagi orang yang tidak berhadas. Maknanya dia ni tidak dalam keadaan hadas. Tadi subuh tadi kan dah berwuduk. Ya, nanti duha kita boleh guna wuduk kita masa subuh tadi. Kita belum berhadas ni. Boleh? Boleh. Tapi nak ambil wuduk boleh lagi? Boleh. Sebab apa dia kata di sini? Hukumnya mustahab, dianjurkan. Boleh saja. Okay, hukumnya mustahab. Jadi sebahagian lagi mengatakan pada awalnya wuduk merupakan kewajipan secara mutlak. Ini hukum asal. Ya, hukum asal berwuduk dia adalah wajib secara mutlak. Tak kira berhadas ke tak berhadas ke kena ambil wuduk. Okay, itu hukum asal. Tetapi kemudian dimansuhkan. Dimansuhkan maksudnya hukum itu dihapuskan. Hukum asal wuduk secara mutlak adalah wajib. Tak kira kita ni dalam keadaan hadas ataupun tidak. Setiap kali nak solat, wajib ambil wuduk. Tapi hukum yang wajib ambil wuduk itu tadi, yang hukum asal dihapuskan hukumnya. Okey? Dijelaskan kepada kita di sini, menjadi mustahab. Menjadi mustahab bagi yang tidak berhadas. So yang kita faham, hukum asal wajib. Kemudian hukum ini hapus, mansuh kalau dalam bahasa Arab. Bila hukum itu mansuh, ya, dihapuskan hukum asal yang wajib itu, tidak kira sama ada orang berhadas ataupun tidak. Tapi bila hukum ini dah dimansuhkan, yang wajib hanya untuk mereka yang berhadas, mustahab untuk yang tidak berhadas. Dia jadi begitu hukumnya. Okey, kerana konteks keadaan yang berubah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan kepada kita di sini kenapa berlaku perubahan itu. Kita dapati bahawa dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Daud dari jalur Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, bahawa Asma binti Zaid ibn Al-Khattab meriwayatkannya dari ayahnya Abdullah ibn Umar dari Abdullah ibn Hanzalah Al-Ansari, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar umat beliau berwuduk setiap kali hendak solat.
baik dalam keadaan suci, tidak berhadas maupun tidak suci iaitu berhadas. Jadi hukum asalnya begitu. Nabi perintahkan kita berwuduk tak kira. Setiap kali nak solat tak kira sama ada kita dalam keadaan suci ataupun tidak suci itu tadi. Atau dalam kata lain sama ada kita dalam keadaan berhadas atau tidak dalam keadaan berhadas. Namun ketika hal itu sulit dilakukan, maknanya bila keadaan itu susah. Yelah, susah juga kan kalau setiap kali kita ni nak ambil wuduk kan. Lagi kita orang perempuan ni, ada yang dengan make up. Kau main lagi betul tak? Make up, dah bercelak tiba-tiba setiap kali nak wuduk kena hapus. Bila nak game ni lepas nak pakai tudung lagi kan, susah. Dia menyukarkan. Jadi di sini apa yang berlaku, bila hal itu sukar untuk umat Nabi, maka digugurkanlah keharusan berwuduk tadi kecuali bagi yang berhadas. Jadi hukum itu dia berubah kerana ia dimansuhkan, lalu yang wajib hanya untuk mereka yang dalam keadaan hadas, dan mustahab untuk mereka yang masih lagi dalam keadaan yang wuduk tu tadi. Tapi tak salah lah kalau nak ambil wuduk bila kita masih lagi ada wuduk tu kan, lebih baiklah. Mungkin kita pun tak tahu apa tadi, terbuang angin ke apa, kadang-kadang kita pun tak perasan ke apa kan. Baik. Dalam riwayat Muslim dari hadis Buraidah, dia menyebutkan dahulu Nabi SAW berwuduk setiap kali hendak solat. Jadi itu kita panggil adalah daripada kelakuan Nabi SAW sendiri. Nabi buat begitu. Setiap kali Nabi nak solat, Nabi ambil wuduk untuk menunjukkan bahawa dia umum. Tak hanya dalam keadaan yang hadas tadi. Kemudian disebutkan pada waktu penaklukan kota Makkah berubah keadaannya. Beliau mengerjakan beberapa solat hanya dengan satu kali wuduk. Jadi, pada peristiwa penaklukan kota Makkah, di sini Umar radhiyallahu an, dia menyaksikan bahawa Nabi SAW mengerjakan beberapa solat hanya dengan satu kali wuduk. Maknanya wuduk tadi tu yang Nabi ambil, Nabi gunakan untuk solat beberapa waktu ataupun beberapa kali solat lah. Jadi di sini Umar tanya kepada Nabi. Umar tanya kepada Nabi, engkau telah melakukan sesuatu yang belum pernah engkau lakukan sebelumnya. Sebab sebelumnya, setiap kali Nabi nak solat, Nabi akan ambil wuduk. Namun tiba-tiba, ayat dia, tiba-tiba, pada penaklukan kota Makkah ini, Umar menyaksikan Nabi dia gunakan satu saja wuduk dia tu untuk solat beberapa kali solat tu. Jadi Umar ni dia terperanjat lah. Dia kata ni bukan kebiasaannya Nabi SAW lakukan sedemikian. Jadi apa jawab Nabi di sini? Nabi kata, aku sengaja melakukannya. Untuk ajar kita, untuk beritahu kita boleh. Kan? Bila kita ni tak berhadas kecil tadi dan kita masih dalam keadaan yang berwuduk, kita boleh gunakan wuduk kita tu tadi untuk solat yang akan datang ataupun yang beberapa kali. Tak semestinya setiap kali solat kena ambil, setiap kali solat kena ambil. Jadi itu yang Nabi lakukan untuk tunjukkan kepada para sahabat. Maknanya apa yang dilakukan itu adalah dibolehkan. Sebab tu di sini artinya perbuatan itu dilakukan untuk menjelaskan bolehnya hal tersebut. Jadi pembukaan kota Makkah ni berlaku bila? Dia di akhir-akhir kan kehidupan Nabi kan, betul tak? Akhir-akhir. Pembukaan kota Makkah ni dia bukan berlaku masa awal-awal kegemilangan Islam bukan. Dia bukan berlaku Nabi pindah ke Madinah terus Makkah dapat dikuasai oleh baginda. Tak, bukan begitu. Tapi lama situasinya. Kan lepas berlaku pembukaan kota Makkah, ada satu peperangan, Nabi SAW wafat. Maknanya kita kata di hujung-hujung era Madinah. So kita faham begini. Apa yang Nabi buat lama
Maknanya daripada awal, ya, sejak Nabi pindah ke Madinah tu kan, pelaksanaan wuduk dilakukan setiap kali nak solat. Tapi bila start Nabi tunjukkan masa pembukaan kota Makkah, maknanya lama tu Nabi amalkan berwuduk setiap kali nak solat. Namun kenapa hal itu dimansuhkan tadi? Kerana melihat keadaan masyarakat pada masa itu. Ini kita panggil sebagai indahnya agama kita. Ia bukan agama yang menyukarkan. Bayangkan kalau setiap kali kita nak solat ambil wuduk. Macam mana? Okey. Yang paling banyak komen adalah orang perempuan. Kan? Dah lah pakai pin sampai 7 pin Betul saya kata orang perempuan kan? Dengan dia punya berbelit sana belit sini ada orang perempuan. Lagi-lagi time hari raya. Dia menyukarkan, kan menyukarkan. Kita lihatlah zaman dulu, zaman Nabi SAW tak ada pun wanita yang pakai tudung macam kita. Jangan peranganlah nak pakai pin-pin ini kan. Zaman Nabi SAW relax je, wanita-wanitanya pakai tudung sarung dah relax gitu kan. Kita ni leceh sikit. Jadi nampak tak bagaimana Nabi SAW ini kita panggil sebagai satu bentuk kenabian yang ada pada baginda SAW. Untuk lihat betapa nanti bila baginda tidak ada, masyarakat yang akan datang dia akan lebih dahsyat cara kehidupan dia. Kita terkejar-kejar dengan kerja, kan? Solat, banyak benda. Jadi kadang-kadang kita kerja, kita kata, kita solat zuhur tadi, kita masih boleh simpan wuduk kita sebab kita duduk kat office contohnya. Duduk depan laptop, tiba-tiba asar. Bangun, boleh solat. Betul tak? Dalam keadaan berwuduk tadi. Tapi bayangkan kalau setiap kali solat kena ambil wuduk. Setiap kali itulah, ya Allah, basah kan. Makcik cleaner makin marah. Kan, anti cleaner dekat shopping mall makin marah. Dia kata, ni apa ni? Pernah ya, anti cleaner marah. Sebab lecak. Pernah ada orang kena marah. Ya, sebab lecak. So kita ni jangan buat gitulah ya. Tunjukkan agama kita ni agama yang fleksibel. Jangan kita menyusahkan orang lain. Kalaupun kita tahu kita nak ambil wuduk tadi kan, janganlah sampai berkicau-kicau sangat. Macam lecak lah. Sebab dia penat dia kerja kan. Kita faham lah. Dia bukan orang kita kan. Bukan cakap orang kita. Kalau orang kita pun mengamuk juga. Itu anti cleaner. Kalau makcik cleaner takkan macam kita tak pernah ambil wuduk, ambil basah. Basah tak apa basah lah satu toilet tak apa. Tak ada, makcik cleaner tak cakap gitu, makcik tengah gini. Serius saya kata, dia marah. Kata, ni apa ni ya? Lecak-lecak kan, penat tahu saya kerja. Dia mesti cakap gitu. So kita faham ya. Kita jangan fikirkan kita. Kena ingat ya. Kita hidup dalam satu situasi konteks kita berbilang kaum, berbilang bangsa. Kan? Keadaan-keadaannya. Alhamdulillah ada toilet untuk ambil wuduk. So kita kena faham-faham lah ya keadaannya. Tadi kita baru bincangkan. Nabi SAW ada mengambil wuduk dalam keadaan satu kali basuhan. Tak salah kan? Kalau kita terpaksa kita kata nak ambil wuduk dalam tandas awam, public toilet tu, kita buat satu kali saja. Air pun guna pun janganlah macam shower kat rumah tu kan. Jangan sampai macam tu sekali. Sebab ia menyukarkan. Kita lihat betapa Nabi SAW meringankan pelaksanaan ataupun amalan wuduk tu tadi. Yang asalnya, setiap kali solat, hukumnya wajib untuk diambil. Tapi kemudian tadi kita bincangkan hukumnya dimansuhkan, dihapuskan. Kerana ia menyukarkan ya, keadaan-keadaan tertentu lah. Kalau kita kat rumah tak apa, muslimah ya. Kalau kat rumah okey je. Itu kalau kat rumah malas nak ambil wuduk pun tak tahu nak cakap apa. Kan tak tahu nak cakap apa kat rumah. Malas lah nak ambil. Buang-buang bil ya. Air wayar macam tu kan. Tak, dia ikut kepada keadaan-keadaan kita lah ya. So kalau keadaan kita boleh untuk kita memperbaharui wuduk kita, alhamdulillah. Kan lebih baiklah keadaannya begitu. So di sini kita lihat bagaimana Nabi SAW dalam keadaan-keadaan itu, Nabi memudahkan urusan umat baginda SAW. Sehingga hukum itu dia menjadi mudah untuk kita. Jadi maknanya dalam keadaan yang berhadas sahaja, wajib kita ambil ya wuduk tadi. Ketika kita nak melaksanakan solat. Tapi kalau kita masih ada wuduk dan kita boleh jaga wuduk tu, alhamdulillah.
tidak memerlukan kita untuk mengambil wuduknya. Sekejap ya. Masa dah habis. Minta maaf. Ni nak baca ni. Okeylah, baca lagi satu line kat sini. Akan disebutkan nanti hadis Anas dalam masalah ini pada bab yang membahas tentang berwuduk kembali meskipun tidak berhadas. Tetapi kita ada hadis-hadis yang lain ya, yang membincangkan maknanya dia tak dalam keadaan hadas. Maknanya dia tak buang air kecil, dia tak buang air besar, dia tak buang angin kan. Tapi dia ambil wuduk sekali lagi. Ada riwayat, ada hadis. Namun itu akan dibincangkan kemudian lah. Kitab pun tebal ni, maknanya tak tahulah bila hadis ni nak bincang ya. InsyaAllah nanti akan ada perbincangan tentang mengulangi kembali wuduk walaupun kita tidak dalam keadaan hadas. Okey, baik, sampai sini sahaja perbincangan kita pada pagi ini. Terima kasih kepada semua yang hadir kuliah kita pada pagi ini. InsyaAllah kita akan sambung ya perbincangan pada minggu hadapan. Banyak lagi ya. Banyak lagi, jangan risau. Baik, jadi Ustazah, ada apa soalan sebelum tu? Ya, Kak Mas pula, Cik Zai. Okay. Apa dia? Bagaimana dengan orang ada penyakit was-was? Dia ambil banyak kali. Adakah dia berdosa kerana dia ambil banyak kali dan dia membazir air? Kita anggap itu sebagai penyakitlah pada diri dia. Ia di luar kemampuan dia. Tapi orang yang begini kena usaha ya, dirawat ya, jangan biarkan. Kan? Jangan dibiarkan. Jumpa doktor kan untuk inilah. Dan boleh juga di samping dia kena jalan selari ya, penyakit was-was ni. Satu, jumpa doktor. Lagi satu ialah perbanyakkan zikir kepada Allah. Sebab was-was ni juga daripada syaitan. Okey, tadi Kak Som nak cakap apa? Mutlak, betul. 2 rakaat tadi yang sebagaimana Bilal ibn Rabah dia laksanakan itu adalah 2 rakaat sunat mutlak. Ada yang menyatakan beginilah ya. Kejap. Berapa hari bulan hari ni? Okey. Ada yang berpegang bahawa tak semua solat fardu, sebelum solat fardu tu ada qabliyahnya. Betul tak? Ya. Tapi sebab itu ada yang tak buat 2 sunat. Okey, solat 2 sunat 2 rakaat sunat itu contohnya pada waktu maghrib. Ada tak buat? Kan? Kerana mereka kata tidak ada nas. Tidak ada nas yang menyebutkan tentang melakukan solat 2 rakaat sebelum fardu tu tadi. Sebab kalau kita lihat kepada solat fardu yang lain, semuanya ada. Ada dalil khusus yang Nabi sebutkan. Tapi kalau yang tentang tadi tak ada. Cuma, kenapa di sini masih lagi dibolehkan untuk buat? Sebab ada hadis yang umum. Ya, iaitu Nabi kata apa? Baina kullu adhanaini salatun. Di antara 2 azan, di antara setiap 2 azan ada 2 rakaat solat. Jadi sebab itu ada orang yang beramal dengan hadis ini, maka mereka buat 2 rakaat solat sunat tu tadi. Boleh juga kita masukkan ia sebagai antara solat sunat qabliyah kita. Tadi Kak Som kata adakah ia mutlak ya? Tapi boleh dimasukkan sebagai antara solat sunat qabliyah kita. Bagi solat yang tidak ada dalil khusus menyebutkan ya tentang solat sunat qabliyah itu tadi. So siapa yang nak beramal kan, so, kita ni jangan gaduh-gaduh lah ya. Mana ada Nabi kata lepas azan ni solat 2 rakaat, awak ni pakai dalil apa? So kita ni jangan gaduh-gaduh tentang hal ini. Sebab kita tak tahu dalil apa yang orang gunakan ketika mereka beramal. Jadi ni saya sebut umum ini begini, dalilnya ada. Cuma ia umum dalil itu.
yang menyebutkan tentang keseluruhan solat tu tadi berkenaan dengan antara solat antara dua azan. Iaitu sementara kita nak tunggu qamat tu tadi kan, kita solat 2 rakaat. Okey, saya harap jelaslah ya tentang hal itu, mudah-mudahan. Baik, saya tutup kuliah kita pada pagi ini dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.